Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 8 Ramadan, bermakna 1/4 sudah berlalu, 1442. Kita masih lagi bersama dengan tadabbur tafsir surah Maryam. Surah Maryam, surah yang ke-19 di dalam juzuk yang ke-16. Sambungan kita ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 617. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Tengok balik ayat 27. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Kemudian baliklah ia, jadi Maryam, kepada kaumnya dengan mendukung babynya, anaknya Isa. Maknanya kita sudah masuk episod yang seterusnya. Episod yang pertama, Maryam berada di mana? Di sebelah timur Baitul Maqdis, dalam mihrab, tempat dia bersembunyi di situ beribadat. Kemudian datang malaikat, tiup roh, fahamalat, mengandung terus. Bila mengandung, timbullah perbincangan ulama, adakah dia mengandung secara tabi'in macam wanita lain 8-9 bulan. Ada yang mengatakan riwayat daripada Ibnu Abbas, oleh kerana dia ni satu benda yang ajaib, maka berlakulah benda ajaib. Tiup roh, mengandung, tak lama pada tu bersalin. Dia bersalin kat mana? Maryam bersalin dekat dengan dekat apa? Dekat dengan pokok tamar, dekat dengan batang tamar. Falamma ja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah, dekat dengan batang tamar. Jadi khilaflah ulama tafsir sini, ada yang mengatakan di antara karamat Maryam, batang tamar tu kering, hidup semula, kemudian berbuah. Maryam goncang pokok tamar ni, gugur dia punya buah rutab. Kita kata masya-Allah. Di sini benda pelik lagi. Fa in ta'jab fa'ajab. Apa ni, kalau rasa pelik dah cerita Maryam ni, hak pelik lagi, orang duk sambut hari kelahiran Isa, Christmas, dengan pokok Christmas. Tak ada pokok Christmas ini. Yang adanya pokok apa? Pokok tamar. Jadi macam-macam lah tak. Fakta yang 25 hari bulan Disember, macam-macam. Kita kata benda tu benda, usahlah orang Islam duduk sibuk-sibuk juga.
Kita pegang dengan Quran, Maryam bukannya lahir dekat lahirkan Isa dekat pokok krisma, tapi dia lahir dengan mata tamar. Pakai pokok tamar lah pula tukar. Biarlah. Kalau kita masuk dalam tajuk itu pun panjang, yang pentingnya fakta-fakta sejarah kita sendiri telah menyebut perkara yang tersebut. Kita kata wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik para jemaah sekalian, selesai daripada bersalin, dalam keadaan Maryam sebut, ya laitani, kalau aku mati awal lagi belum dapat baby ni, orang lupa dah pada aku. Tapi tengah-tengah hidup fikir, keluar dia punya baby dah keluar, tiba-tiba dia dengar suara fanadaha min tahtiha, ibu la tahzani. Allahu akbar, jangan sedih. Maria tengok, ada baby. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Tengok belakang, tali air jalan. Masya Allah, tabarakallah. Wa huzzi ilaiki bijizan. Goncang pokok dua buah. Habis. Kemudian Isa bagi nasihat pula pada ibu dia tu. Kalau jumpa orang nanti, inni nazartu lirrahmani sawma, cakap, aku tak bercakap hari ni, isyarat je. Setelah melihat suasana, orang panggil senario yang berlaku, sudah tentu Maryam mendapat kekuatan jiwa untuk balik berdepan dengan kaumnya yang sudah pasti akan menuduhnya macam-macam. Kita dengar cerita pun kita rasa seram dah, rasa gerung macam mana nak menghadapi masyarakat. Tapi Maryam dah tengok anak dia ni bukan sebarangan, baby yang ajaib yang sudah bercakap. Baiklah, Maryam ada kekuatan. Apabila selesai dia punya, orang panggil suasana bersalin selesai dah, dia rasa dia boleh balik jalan. Jauh juga tu jarak tu. Wallahu a'lam di mana rumah keluarga dia. Dalam Quran tak sebut kata dia pergi duduk di sebelah timur kan masjid. Kemudian bila dia nak bersalin, dia pergi pula kepada mana, pergi ke tempat yang jauh di sana. Ada mengatakan tempat jauh tu Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada jarak kata 4 mil, ada kata 10 km lebih kurang. Maknanya dia terpaksa kena bawa baby dia tu balik jalan kaki ni 10 km, bukan ada kenderaan masa tu. Wallahu alam. Allah Taala bagi karamat pada Maryam. Macam mana perjalanan Tuhan tak sebut, kita pun tak ada cerita. Yang pentingnya kita nak masuk kepada cerita bagaimana Maryam balik ke kampung. Tengok ayat 27. Itu dia panggil sinopsis, ulang kaji sedikit tentang apa yang berlaku. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian baliklah Maryam kepada kaumnya, wahia tahmilu, dalam keadaan dia tahmilu Isa. Tahmiluhu ay wahia tahmilu Isa duna an tukhfi, dia sedang dukung baby dia tanpa sembunyi. Tidak kata masuk dalam baju dah, bawa. Dia sudah ada kekuatan untuk berdepan dengan kaum dia. Mutmainnatan ila amrillah, tenang dia untuk berhadapan dengan kaumnya dengan perintah Allah. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Maryam, balik, jangan takut. Apa orang nak cakap, biar dia bercakap. Kamu diam, sebagaimana anak dia bagi arahan. Kalau orang bercakap, inni nazartu lirrahmani sawma, aku dah bernazar tak mau bercakap. Isyarat ya, isyarat, tunjuk ke baby. Jadi kata di para ulama, kalau kita berniat tak mau bercakap, kita guna isyarat, itu tak batal dia, kita punya nazar. Sebab isyarat bukan cakap, itu lain. Dia bagi isyarat. Allahu Akbar. Bayangkan bila sampai ke kampung dia, sudah. Mari dah lah orang kampung sambut. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, apa engkau buat ni? Sibuk dah lah, bisnis dah lah. Mereka pun menempelaknya dengan berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya. Apa mu ni Maryam? Mau buat apa ni Maryam? Bising-bising.
Oh, kata-kata geger adalah geger. Geger ni maknanya satu kampung mari. Mari Maryam, Fadiyah di sini dengan makna zina. Allahu akbar. Fadiyah mana satu benda yang besar kesalahannya, maksud dianya zina. Tengok nota di bawah, tak ada nota ni. Besar salahnya. Yani zina lianna walada zina, karena anak zina itu seperti satu benda yang orang panggil fitnah yang besar. Allah, bismillah. Gagal kata orang. Mari habis orang lain pula. Ada pula hak pacik-pacik mari jumpa. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, adik-adik perempuan Harun, siapa dia Harun ni? Coba tengok nota dulu sebelum kita pergi ke bawah. 804. Harun ini bukan Nabi Harun, adik-adik Musa alaihissalam. Sebab kita dah bincangkan, Ali Imran, bapa Nabi Musa, hidup di Mesir zaman Firaun. Imran bapaknya Maryam duduk di mana? Duduk di Palestin. Zaman ni zaman Nabi Isa. Maknanya jauh jarak. Ada kata dekat 1000 tahun, wallahu alam tempo dia. Tapi sebab itu kata di ahli tafsir sini, Harun di sini bukan Harun Nabi, adik-adik Nabi Musa, bukan. Tetapi seorang soleh pada zaman itu. Pada zaman itu ada Harun. Maknanya kita dah bincang dalam siri yang lepas bahawa keluarga Ali Imran ni ada 5 watak. 5 watak kan. Imran, mak dia, kemudian Harun ni anak dia. Kemudian isteri Zakaria, kakaknya Maryam, kemudian mari Maryam. Itu dia panggil 5 orang. Nabi Musa itu sama juga. Kan? Baik. Maknanya ada orang kata, ada juga yang kata Harun di sini Harun Nabi Musa. Maknanya mu ni Maryam, orang yang kuat ibadat, orang yang baik macam Harun. Macam Harun Musa ni. Jadi baik macam kita kan tak? Kita kata Allah, awak ni cantik akhlak macam Sayyidina Abu Bakar, lembut, kuat ibadat, berlemah lembut. Itu ibarat. Tapi ramai para ulama tafsir, Harun di sini kata Ibnu Abbas, kata ada Harun di sini rajulun saleh min bani Israel yunsabu ilaihi, dikenal dengan dia dengan seorang yang salah, orang yang baik. Maka Maryam ni orang baik juga. Mu ni macam adik-adik macam Harun ni. Tapi buat perangai macam ni macam ni kamu buat ni. Tapi kita kata alhamdulillah, yang pentingnya Harun di sini bukan Harun adik-adik Musa sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok nota tu. Jadi Harun di sini seorang yang soleh pada zaman itu, yakni wahai Maryam yang terkenal salehnya dan banyak ibadatnya seperti Harun, tidaklah patut engkau melakukan yang demikian dengan melahirkan anak yang tidak berbapa. Apa Maryam? Tak sepatutmu jadi macam ni. Duduk di masjid, tiba-tiba bawa baby balik tak ada bapa ni, apa cerita? Satu, ukhta Harun. Mana kita tahulah Harun di sini, Harun adik-adik dia lah, orang yang soleh pada zaman dia. Berdasarkan pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, tanda hadis ini, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, lama kata dia, Mughirah kata, lama qadimtu Najran, aku pergi ke Najran, aku tak sa'aluni, puak-puak Nasara di sana Najran ni Nasara, banyak puak di situ. Mereka tanya pada Mughirah, dia kata innakum taqra'un ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun, mu baca, hei saudara adik-adik Harun. Siapa dia Harun? Kalau kata Harun adik-adik Musa, jauh jarak dia dengan Isa sekat 1000 tahun ni. Falamma qadimtu ala Rasulillah, bila aku balik ke jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cerita soalan Nasara Najran kepada saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Jadi orang yang kemudian di Bani Israel, mereka suka menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi dan orang-orang saleh.
Hadis ini tanda riwayat Imam Muslim, riwayat rawahu Muslim. Kata di ulama, ini menunjukkan bahawa orang baik-baik mereka akan cari nama orang baik. Macam kita lah. Bila kita dapat anak kita berfikir anak kita nak buat nama siapa? Nama Nabi, kan? Nama Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, cantik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita letak nama sahabat, pejuang Islam, Salahuddin contohnya. Nama siapa lagi orang baik-baik. Itu dia panggil setiap orang itu ada. Mana orang baik-baik dia akan letak nama. Jadi tidak menjadi kesalahan kalau kita nak letak nama anak kita daripada nama anbiya, nama salihin, boleh. Tapi begitulah sebagaimana kata para pendakwah, manusia ni dia akan ikut kepala otak dia. Kalau otak dia gila ke pelakon, penyanyi, habis anak dia nama pelakon dah. Nama begitu, nama ni. Kalau dia anak dia ni bahasa jenis ahli ni, maknanya kecenderungan dia akan ahli sukan, anak dia pun habis nama ahli sukan. Kalau dia pendakwah, anak dia juga nama-nama doa, nama salihin, baik-baik. Nah, pasal tu ada orang kata, kalau dia ni duduk di lautan, anak dia habis nama pokok. Nah, nama pokok, ros, melati, jati ada belaka. Kalau dia duduk dalam padang pasir, anak dia habis nama binatang-binatang pada pasir. Asad, singa, nama apa lagi? Fahad. Jadi nama-nama biarlah cakap nama. Yang pentingnya kita nak nama orang soleh di sini. Maknanya jelaslah kepada kita bahawa Harun di sini, Harun adik-beradik Maryam, bukan adik-beradik Musa. Baik. Yang ketiga. Wa ma kanat ummuki ma kana abuki imra'asau. Adik-beradik Harun, bapakmu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya. Allahu akbar. Bapakmu orang baiklah. Kenapa mu jadi gini? Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan sundal jahat. Mu ni maknanya kamu ni keturunan orang baik-baik, keturunan orang mulia, keturunan orang saleh, tapi kenapa kamu jadi macam ni? Paniklah kata orang. Maknanya orang kampung dia pun tak boleh nak terima ni suasana ni. Allahu akbar. Tak boleh nak terima dia punya keadaan. Baik. Maryam sudah janji, anak dia, baby dia sudah beri arahan, ibu, kalau orang mari bercakap dengan kita pelik-pelik, jangan jawab. Tunjuk kat saya. Masya Allah. Maryam ikut arahan baby dia. Dia pun tunjuk. Fa asyarat ilaih. Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Maryam kata, aku sekali dia jawab. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku sudah bernazar tak mau bercakap hari ni. Aku tak akan bercakap dengan siapa pun. Tapi nak tahu cerita aku, nak tahu masalah budak ni, tanya dia sendiri. Dia tunjuk ke Isa. Isa dalam kandungan. Sebab tu dia kata, tanda tuan-tuan, dalam ayat ini Allah sebut fa'atat bihi qaumha tahmiluhu. Maryam balik dengan mengandung, dukung baby dia. Di sini ada satu poin. Orang bimbang, takut ada orang berfikir macam mana Maryam balik. Nabi Isa ni ada mukjizat. Maryam sudah diberi karamat, 3 kemuliaan Allah Taala bagi kepada dia. Dalam siri lepas kita dah sebut. Adakah malaikat bawa mari kereta sorong, kereta kuda kau naik? Wallahu alam. Yang pentingnya Quran kata Maryam balik dukung baby. Maknanya mu jangan fikir benda pelik. Kalau berlaku benda pelik pun tak pelik lah. Isa sendiri tu pelik kan. Dia sendiri sudah ajaib. Tapi ayat ini mengenaskan kepada kita bahawa Maryam berjalan dukung buat balik baby. Bila orang marah dia, Maryam kata aku tak bercakap, dia tunjuk kepada baby dia. Sudah. Terkejut pula buat Bani Israel. Apalah Maryam? Dah lah tak mau bercakap, suruh baby bercakap. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata banyak cabaran. Fa'atat bihi qaum abni fa asyarat ilaih, maka Maryam segera menunjuk pada anaknya. Tunjuk ke anak dia. Biar dia ni jawab. Aku tak nak bercakap hari ni kan. Kita dah janji dah kita tak mau bercakap. Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Baik. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Maryam,
Kalau Maryam ni orang Kelantan sedap. Mek ya. Dah. Yalah dah rasa. Dah. Ni dengar ni. Orang Kelantan kalau nama Maryam dia pergi ke mek ya lah. Mek ya. Baik. Kaifa? Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang bayi yang masih kanak-kanak dalam buayan? Budak kecil dalam buayan ni boleh cakap, apa mu Maryam? Kau ni buat benda pelik-pelik lah. Dah lah buat benda gini, tak mau cakap pula. Jadi banyak masalah mu ni. Allahu Akbar. Dia punya pukulan bukan senang tuan-tuan. Nak menghadapi kerenah ni, nak menghadapi cabaran yang begitu besar. Sebab itulah Maria pada mula dia panik juga. Dah, kalau aku mati awal kan tak ada orang duk marah-marah aku. Baik. Kemudian Nabi Isa alaihi salam memperkenalkan diri dia dengan sembilan sifat. Tanda. Di sini zahirnya mukjizat Nabi Nabi Isa dengan berkata-kata wasafa nafsahu, dia telah meletakkan 9 sifat yang Allah beri kepada dia. Tanda tuan-tuan. Letak nombor. Yang pertama dia kata apa? Qala inni abdullah. Ini kata Isa ni. Isa tengah wallahu alam duduk atas dukung buat dia. Bila orang duk marah, mak dia kata tanya dia pun pandai tengok. Pak cik jangan marah. Ini dia menjawab. Ini siapa dia? Nabi Isa menjawab. Yang masih kanak-kanak dalam buayan menjawab tuduhan mereka dengan petahnya. Dia bercakap. Jawapan yang pertama dia kata, dia perkenal diri dia, inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah. Allah yang patut disembah. Tapi iyalah orang nak marah sangat. Bila nak marah ni biasanya telinga dia sombak. Tersombat dia punya telinga, mata dia merah, dia tak dengar baik-baik. Isa kata inni abdullah, aku ni hamba Allah. Boleh jadi dia dengar inni ibnullah, aku ni anak Tuhan. Sudah. Oh, melompat anak Tuhan. Patutlah boleh bercakap. Jadi itu dia apa? Yang pentingnya Nabi Isa awal-awal lagi dah diberi isu tauhid. Aku ni hamba Allah. Yang berhak disembah, dipuja Allah. Jangan puja aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ataniyal kitab. Sesungguhnya Allah akan beri kepadaku kitab Injil. Tak tahu lagi, dia baby lagi. Cuma dia kata aku akan dapat sebuah kitab nama dia Injil. Sebelum ni semua orang berpegang dengan kitab siapa? Ya Yahya khuzil kitab biquwwatin, kitab Taurat. Injil belum ada. Injil turun kepada Nabi Isa. Taurat Nabi Musa, maknanya daripada kitab Musa tu terbawa-bawa sampai ke Zakaria, Yahya. Bila mari Nabi Isa barulah dia kata ataniyal kitab. Yang ketiga, wa ja'alani nabiyya. Allah. Dan Allah akan menjadikan aku ni nabi. Akan jadi nabi. Pasal tu dia guna perkataan ja'alani, tidak kata saya ja'aluni, selagi akan tak. Dia guna bahasa dhamir mudhari', madhi, fi'il madhi, semuanya menunjukkan kepada apa benda yang berlaku, artinya tahaqquk al-wuqu'. Itu dia dalam bahasa orang ngaji bahasa, dia kata tahaqqukul wuqu', maknanya benda ni jadi sungguh. Pasal itulah dia guna ja'alani, tidak kata saya ja'aluni, saya tini dah, atani ja'alani, Allah Ta'ala jadikan aku. Maknanya benda tu guna lafaz sudah menunjukkan benda ni jadi sungguh. Tidak kata mungkin, tak ada kemungkinan. Memang sudah digezet bahawanya tunggu masa saja. Allahu Akbar. Berapa dah kita? 3. Alhamdulillah, kitab Injil Allah jadikan aku ni nabi. Mana masa tu belum nabi lagi, dia baby lagi. Cuma dia cerita bahawa dia akan jadi nabi. Dia akan jadi nabi. Tanda yang keempat. Allah. Yang keempat, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah.
wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Tanda yang keempat, yang ketiga, yang keempat, waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan daku seorang yang berkat. Aku ni orang yang berkat. Berkat ni orang yang mana berkat? Orang yang bermanfaat. Masya-Allah. Kathirul khairat. Berkat tu maknanya banyak kebajikan. Bermanfaat banyak kepada orang. Aku ni Allah Ta'ala bangkit mari bawa manfaat banyak kepada masyarakat ni. Masyarakat Bani Israel ni banyak sekali. Allahu Akbar. Itu dia. Berapa dah kita? Pada tu kata orang, Allah Ta'ala gambarkan semua dengan sifat-sifat ni, 4 sifat bisiratil madhi, dengan sirah fi'il madhi isyarah ila tahaqquqiha. Isyarat bahawa benda jadi sungguh akan jadi. Tak lagi ni hari ni dia belum dapat kitab lagi, kecil lagi. Yang kelima, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan diperintahkan daku mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat selagi aku hidup. Selama aku hidup, maka Allah Ta'ala perintahkan aku solat dan zakat. Tadi dia berkat kan, barakah. Sekarang apa ni pula? Apa dia pula? Solat dengan zakat. Berkat tu maknanya banyak kebajikan, banyak dia punya kebaikan yang dibuat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala pesan kepada aku supaya solat. Macam mana cara solat? Solat dia macam mana? Solat dia wallahu alam ada kesamaan dengan kita macam ni, tapi yang penting dia ada solat. Dia ada solat. Yang kedua, zakat. Zakat di sini, adakah makna zakat harta seperti kita ini? Sedangkan Nabi Isa ni nabi yang miskin. Nabi Isa ni nabi yang miskin. Adakah maksud zakat di sini zakat harta? Jawab dianya ada 2 pandangan ulama di sini. Ada yang mengatakan zakat tu zakat harta lah, seperti apa? Seperti syariat macam solat dan zakat. Dia kata Nabi Isa miskin. Tak semesti dia miskin, semua orang miskin belaka. Mana syariat tu ada zakat. Ada ulama yang mengatakan zakat di sini dengan makna tathhir minaz zunub. Zakat makna pembersihan jiwa, membersihkan diri dia daripada dosa, membersihkan diri dia daripada segala jenis dosa. Itu maksud zakat. Maksud zakat bersih diri daripada dosa. Yang penting kita kata solat, zakat harta bagi orang mampu, ataupun secara umumnya zakat membersihkan jiwa daripada kotoran, dosa, maksiat dan benda yang tak baik. Madumtu hayya, selagi aku hidup. Selagi aku hidup, inilah dakwah aku, inilah peranan yang aku kena buat. Peranan yang aku kena buat apa dia? Kena lakukan. Baik. Yang ke-6, tanda yang ke-6, wa barram biwalidati. Allahu Akbar. Serta diperintahkan daku taat dan berbuat baik kepada ibuku. Allahu Akbar. Allah perintahkan aku berbakti kepada mak dia, iaitulah Sayyidah Maryam. Jadi Isa ni di antara anak yang sangat taat pada ibu. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-7, walam yaj'alni jabbara, dan tidak menjadikan daku seorang yang sombong, takabur. Ingat, kita tak boleh jangan jadi orang sombong, orang takabur. Berapa tu? Yang ke-7. Yang ke-8, syaqiyya, ataupun seorang penderhaka yang jahat perangai. Tidak. Dalam ayat ni 2. Allah tak jadikan aku ni takabur, Allah tak jadikan aku ni seorang yang jahat. Seorang yang jahat, seorang yang syaqi. Syaqi ni buat manusia celaka, na'udzubillah.
Habislah kita. Yang ke-9, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan. Ingatlah, pada hari dia dilahirkan, bila hari lahir itu sama juga cerita dia dengan Nabi Yahya, kan? Aman. Tengok sini, pada hari aku dilahirkan. Pada hari aku dilahirkan, makna waktu dia lahir itu aman, tidak diganggu oleh syaitan, tidak dikacau oleh syaitan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dah sebut tentang Yahya. Kata Abu Hurairah, tanda hadis ini radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min bani adam maulud illa yamassuhu syaitan. Mana-mana baby, anak yang dilahirkan, kecuali syaitan mari cocok perut dia. Fayastahillu sarikhan min masyi syaitan. Pada waktu itu baby akan menangis, bunyi, sebab dicucuk oleh syaitan. Ghaira Maryam wa ibniha, lain pada Maryam dengan anak dia. Maryam dengan baby dia Isa tidak dicocok. Termasuklah juga Nabi tadi dalam ayat yang lepas, Nabi Yahya tidak juga. Kemudian yaqulu Abu Hurairah, kalau nak tahu cerita ni, baca ayat Quran, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Berkat doa mak dia, aku namakan baby aku ni Maryam, aku minta berlindung dia dan zuriat dia daripada diganggu oleh syaitan. Jadi termasuklah zuriat dia siapa? Nabi Isa. Ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 36. Hadis ini dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Baik, dalam riwayat lain Nabi kita bersabda, kullu bani adam yat'unu syaitan fi janbaihi bi usbi'. Semua kita akan dicocok oleh syaitan di usuk kita ni dengan jari dia bila dilahirkan. Lain daripada Isa bin Maryam, zahaba yat'unu fa ta'ana fil hijab, dia cuba nak cucuk tapi kena ke atas hijab. Ada tembok, ada dinding kat situ. Wallahu a'lam macam mana dinding. Yang penting Nabi kata hijab di sini, hijab. Hadis ini sekali lagi diriwayat oleh Imam Bukhari. Kata Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar, tanda kata Imam Hafiz Ibnu Hajar kata, qala Al-Qurtubi hadha ta'nu minasyaitan. Cocok syaitan, cocok ni itulah permulaan penguasaan syaitan ke atas kita. Fahafizallahu Maryam, Allah Ta'ala jaga Maryam dan anak dia Isa daripada dicocok oleh syaitan dengan berkat doa ibu dia, nenek dia. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Maka mereka tak dapat nak apa-apa kan Maryam dan Isa. Kita kata masya-Allah tabaraka. Hadis ini dalam Bukhari. Baik. Itu dalam bab yang 9 ni Allah Ta'ala jaga dia. Bagi keselamatan pada hari dia lahir lagi. Tak ada. Wa yauma amut, dan pada hari aku mati. Bila Nabi Isa mati, sekarang Nabi Isa tak mati, dia duduk di langit. Waktu Nabi pergi ziarah dalam Mi'raj, Nabi kita jumpa Nabi Isa dengan Yahya, kan? Ibna Al-Khalah, dua sepupu, jumpa di langit. Isa hidup-hidup. Orang lain jumpa dengan roh, Nabi Isa dia jumpa hidup. Nabi Isa ni akan mati bila dia akhir zaman, keluar Dajjal esok, Nabi Isa turun dari langit, Dajjal mati. Dia bau Nabi Isa, dia jadi lembek, tak bermaya. Kemudian Nabi Isa dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj. Kita dah cerita tentang Ya'juj dalam surah Al-Kahfi yang lepas. Kemudian lepas pada itu barulah Nabi Isa wafat. Wafat dia di mana? Wallahu alam. Ada kata dia mati di Madinah, kubur dia di sebelah kubur Nabi. Kita kata wallahu alam. Baik. Yang ketiga, wa yauma ub'atsu hayya. Mana Nabi Isa kata waktu aku nak mati pun selamat, bukan mati dibunuh, bukan disalib, bukan dipalang. Ayat ini menafikan semua perbuatan Kristian terhadap Isa. Dan tidak mati dengan su'ul khatimah, selamat daripada azab kubur dan fitnah kubur, semuanya.
wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari dibangkitkan semula pada hari kiamat. Mana hari kiamat pun Nabi Isa bangkit dalam keadaan aman sejahtera. Tengok nota 806. Yakni oleh kerana Nabi Isa AS dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan aman dan selamat sentosa semasa ia lahir, semasa ia mati, dan juga semasa ia dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat, maka sebaliknya sekalian musuhnya dimurkai Allah dan ditimpakan dengan bala bencana sepanjang masa di dunia dan azab yang kekal di akhirat kelak, wal-iyazu billah. Habislah cerita kita. Jadi Nabi Isa ni, adakah dia bercakap daripada hari dia lahir sampai dia kanak-kanak, sampai dia tua, ke macam mana? Tanda sikit. Ini ada perbahasan ulama. Kata Al-Imamul Qurtubi kata apa? Dalam tafsir dia kata, diriwayatkan bahawa Nabi Isa innama takallama fi tufulatihi bihadhihi al-ayah. Ada riwayat yang mengatakan, kita kata wallahu a'lam, tapi cerita Nabi Isa ni bercakap masa tu ya. Mula-mula lahir dia bercakap dengan mak dia. Dia balik ke kampung, waktu orang tuduh mak dia jahat, dia kata, "La, aku ni nabi." Mana pula nabi pergi jadi anak orang macam ni? Tidak. Maknanya sekaligus dia menyatakan anugerah Allah kepada dia 9 perkara tadi, dan sekaligus dia menafikan daripada mak dia perbuatan tak baik, perbuatan jahat yang dituduh oleh puak kafir. Kemudian summa ada ila halatil atfal. Lepas pada tu dia tak bercakap dah. Balik semula jadi baby kecil, sehinggalah dia membesar, baru dia bercakap semula. Kita kata wallahu a'lam. Sebagaimana kata Qurtubi, kuasa Allah Ta'ala ni mengatasi segala-galanya. Allah Ta'ala dia boleh bagikan kita bercakap. Manusia ni yang bercakap di akhirat esok siapa? Mulut bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap. Dia kata demikianlah juga Allah Ta'ala anugerahkan kepada Isa, dia boleh bercakap pada waktu itu dengan orang masyarakat kampung dia untuk menyatakan benarnya mak dia ni tidak, tuduhan jahat orang kafir itu tak betul, dan dia ni seorang nabi yang akan membesar dan akan menerima kitab Injil, kemudian pergi seterusnya. Itulah kata-kata ulama, wallahu a'lam. Jadi dia, mana dia bercakap masa tu ya, menunjukkan mukjizat, kemudian berhenti semula bercakap sehinggalah dia besar. Baik, tengok ayat yang ke-34. Zalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Allahu akbar. Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, sebab apa dia guna ibnu Maryam? Sebab dia tidak ada bapa, maka dinisbahkan dia kepada mak dia Maryam. Kita yang ada ayah ni jangan nisbah pada mak, kita nisbah pada ayah kita. Ni sebab orang ni kalau dia suruh doa siapa-siapa tak, nama apa? Muhammad bin Ibrahim contoh. Nak nama mak kata dia ada ayah, kenapa nak mak? Kan dia kata aduh nanti hadis orang panggil dengan mak, kata tak. Itu yang sahihnya ud'uhum li abaihim, kita kena seru seorang manusia tu kepada mak dia, kepada bapak dia. Salah satu daripada simptom bomoh dia nak panggil nama mak. Wallahu a'lam. Jangan duduk main panggil nama mak. Ada ayah, bagi nama ayah sudah, jangan buat nama mak. Biasanya kalau hak minta nama mak ni, orang nak pastikan password tu. Dah. Kalau kita buat apa-apa lah ni, dia kata nama apa mak? Sebab dia nak pasti betul tak betul. Orang nama bapak orang tahu, dalam IC ada kad kenalan, tapi nama mak jarang orang sebut. Dia mana? Jadi jangan duk main nama mak, nama bapa. Isa, kecuali orang tak ada bapa, sebut nama mak. Jadi ni Nabi Isa itulah yang Isa ibnu Maryam, qaulal haqq, keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan perselisihan padanya. Tengok nota di bawah. Yakni perihal Nabi Isa alaihissalam yang telah yang telah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang telah lalu, itulah sebenar-benarnya. Itulah Nabi Isa. Hak lain-lain, tambahan anak Tuhan, Salisu Salasa, itu karut belaka. Jangan duduk percaya. Cerita-cerita sambut Christmas 55 Disember dengan bunga-bunga tu, yang itu semua tu bid'ah dalam agama Kristian yang dibuat reka oleh pokok dia.
Bukan seperti didakwakan oleh kaum Yahudi, dia kata anak zina, dan kaum Nasara Kristian mengatakan anak Tuhan. Semua itu sesak barat belaka. Kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata Nabi Isa Abdullahi wa Rasuluh. Isa hamba Allah dan pesuruhnya. Masya-Allah. Tengok ayat 35. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Apalah anak? Maha suci Allah daripada tuduhan-tuduhan jahat buat kafir. Kata Tuhan ada anak lah, Tuhan ada bini lah, macam-macam. Apabila ia menetapkan jadinya suatu perkara, bila Tuhan kata kun fayakun, maka hanyalah ia berfirman padanya jadi, lalu menjadilah ia. Tengok nota 808, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian sifatnya dan kekuasaannya, maha sucilah ia daripada anak pinak, sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang kafir itu. Allahu Akbar. Ayat yang terakhir, penutup pada ayat ini, Innallah, ayat, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia. Inilah jalan yang betul, yang lurus. Yakni Nabi Isa alaihissalam menegaskan demikian kepada kaumnya. Tamaklah cerita Nabi Isa alaihissalam, dia bercakap, dia berdakwah, dia menafikan segala tuduhan-tuduhan yang ada dalam kepala puak-puak dia masa tu, nak tuduh dia anak Tuhan. Tidak, Allah Ta'ala tidak ambil, tak ada anak, tak perlu pada anak. Jadi hari ini pula masih lagi berterusan puak-puak Kristian ni mengatakan Tuhan tu ada anak. Kita kata benda ajaib. Nabi Isa sendiri kata tak, mu kata ya. Kan? Pelik kata pelik? Pelik lah tu. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup, tadi kalimah tahmiluhu, Nabi Maryam kandung ataupun dukung anak dia. Sedangkan maka jawab dia je untuk menzahirkan ayat bahawa Nabi Maryam berjalan balik bawa baby dia. Baiklah para jemaah sekalian, selesai dah kita perbincangan. Nabi Isa juga telah berwasiat kepada kaum dia bahawa beberapa perkara, di antaranya solat, zakat, dan juga satu isu yang disebut khas, wa barram biwalidati, aku ni seorang yang baik dengan khidmat pada mak aku. Kata di ulama tafsir, kenapa Allah sebut tajuk ni? Lianna birral walidin kana dhaifan bi Bani Israel. Anak-anak buat baik pada ayah ni lemah di kalangan Bani Israel pada masa tu. Maka Allah Ta'ala sebut khas ajaran Nabi Isa, barran bi walidati, buat baik pada ibu bapa. Jadi kita hari ni pun alhamdulillah banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat Quran yang mengajar kepada kita supaya buat baik kepada dua ibu bapa, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal. Yang hidup kita buat cara hidup, yang sudah mati kita buat cara mati, dengan kita banyak berdoa, banyak istighfar, kita sedekahkan kepada ibu bapa kita, insya-Allah. Maka dengan itu tamatlah kisah Sayyidah Maryam dan juga Nabi Isa dalam surah yang besar ini. Baik, insya-Allah apa dia khulasah, apa dia conclusion yang dapat kita ambil, insya-Allah kita sambung dalam ayat yang ke-37, fakhtalafal ahzabu min bainihim, insya-Allah dalam sidang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.